Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وطفلنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilan, ahli dan kuasa masjid, para guru, para asatidzah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayahnya kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita berada berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sihat wal afiat. Dan syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih lagi mempertemukan kita pada malam yang berbahagia ini. Dan alhamdulillah Allah taala masih lagi memilih kita dari kalangan yang hadir di dalam majlis ilmu pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan kemuliaan majlis ilmu ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menurunkan limpah dan rahmat-Nya ke atas kita semua, dipermudahkan urusan kita, dimurahkan rezeki kita, dikurniakan zuriat yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati hidup kita dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, apa khabar semua, sehat ya? Alhamdulillah, nampak lain macam semangat tuan-tuan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah tuan-tuan, pada malam ini kita akan sambung lagi pembahasan kita, masih lagi dalam perbahasan surah Al-Adiyah. Yang mana pada pertemuan sebelum ini tuan-tuan, kita telah bahas muqaddimah daripada surah Al-Adiyah. Tak silap saya, kita dah bahas daripada ayat yang pertama hinggalah ayat kelima ataupun ayat yang keenam. Sebab 2 minggu lepas saya minta maaf tak dapat datang tuan-tuan kerana tak berapa sihat. Jadi alhamdulillah ini pun kita dapat bersama-sama ya, alhamdulillah. Dan rasanya ini kuliah kita second last kan? Sebelum cuti panjang. Kalau lagi 2 minggu saya datang, insya-Allah tu last dah tu. Ini second last. Kalau lagi 2 minggu saya tak dapat datang, malam ni malam terakhir lah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan lah insya-Allah. Oh, akhir orang kata jangan akhir, takut betul lah. Dengan tangguhnya cuti lama kita akan cuti Ramadan sebulan, kemudian Syawal pun cuti sebulan. Itu biasanya lah. Tapi ada juga tempat kadang habis puasa sambung terus kuliah. Temenong lama-lama buat apa. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita akan sambung surah Al-Adiyah ini tuan-tuan, yang mana kita dah tahu dah Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surah ini tuan-tuan dengan sumpah yang luar biasa, di mana Allah Taala memulakan surah ini dengan sumpah Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang kencang nafasnya. Fal muriyati qadha, yang mana mencetuskan api dengan api hasil daripada pukulan kakinya. Fal mughirati subha, yang mampu meluru, berani meluru walaupun pada waktu pagi. Fa atharna bihi naq'a, yang mana lariannya yang kencang itu menyebabkan debu-debu berterbangan. Fawasatna bihi jam'a, yang mana ia juga mampu dan berani untuk masuk meluru di tengah-tengah musuh. Ini sumpah
yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah Al-Adiyat. Berkenaan dengan sumpah ini tuan-tuan, saya dah bahas panjang lebar pada pertemuan kita sebelum ini. Jadi malam ni kita akan tengok jawab daripada sumpah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Macam saya pernah sebut sebelum ni, bila ada kalimah sumpah mesti ada jawab sumpah. Sama ibarat ada soalan mesti ada jawapan. Ada sumpah, ada dia punya jawab sumpah. Dan kita tuan-tuan tak boleh sembarang sumpah. Kita kalau bersumpah mesti ada dia punya sebab. Itu namanya jawab sumpah. Jadi Allah Ta'ala bersumpah demi kuda perang yang kencang nafasnya, sampailah ayat yang kelima yang kita dah baca tadi tuan-tuan. Sekarang kita tengok jawab daripada sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dalam surah ni tuan-tuan, apa yang ingin disampaikan? Allah berfirman pada ayat yang ke-6, Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana, sesungguhnya insan, manusia itu, li rabbihi, terhadap Tuhannya, lakanud, sungguh mereka engkar, tidak pandai berterima kasih. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala ada tujuan dia bila berkata ataupun berfirman sedemikian. Allah berfirman, Innal insana, sesungguhnya insan, seluruh manusia. Ayat ini tuan-tuan seolah-olah semua manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala mereka engkar. Engkar di sini tuan-tuan ditafsirkan oleh para ulama, iaitulah tidak pandai berterima kasih, tidak gerti dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita lah, kita ni kadang-kadang datang kita punya ingatan kita terhadap nikmat, kita akan bersyukur. Tapi kalau kita ni datang kita punya lalai, kadang-kadang bangun tidur pun kita lupa nak sebut Alhamdulillah. Itu memang biasalah kita tuan-tuan ya. Sebab itu Allah Ta'ala menggunakan kalimah insan. Insan ini daripada kalimah nasiyah. Nasiyah ni maksudnya lupa. Jadi manusia ni selalu lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah berikan kesihatan, lupa dia nak bersyukur pada Allah Ta'ala. Bagaimana kita mensyukuri kenikmatan sehat ini? Iaitulah dengan solat, dengan saling membantu, dengan kita beribadat. Tapi sayang, ada manusia yang Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik, dia tidak solat, dia tak nak campur masyarakat. Pada dia, hidup dia je lah. Dia memang ada jenis orang, dia memang tak nak campur dengan masyarakat. Tuan-tuan, kita ni hidup perlu kepada masyarakat. Bahkan Nabi kita tuan-tuan melebihkan orang yang beriman bercampur dengan masyarakat berbanding orang beriman tak campur dengan masyarakat. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun wa a'zamu ajran minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Orang beriman, ini sabda Nabi kita, orang beriman yang bercampur dengan masyarakat dan bersabar atas ujian masyarakat. Kita ni tuan-tuan, kalau kita bercampur dengan masyarakat, mesti ada je lah ujian dia. Kita tak tahan dengan perangai dia, betul kan? Sebab kita ni tak ada yang sempurna. Kita akan jumpa macam-macam orang. Geng sana tak kawan dengan geng sini, contohnya lah. Dah bercampur dengan masyarakat, dia nak berpuak-puak pula. Dah berpuak-puak pula, lompat sana. Dah lompat sana, dia lari sana balik. Macam-macam. Itulah masyarakat. Jadi Nabi kita bersabda, orang beriman yang bercampur dengan masyarakat dan bersabar atas ujian masyarakat. Kita ni kena sabar tuan-tuan. Khairul wa a'zamu ajran. Orang beriman itu lebih baik dan lebih besar pahalanya minal mu'minil ladzi la yukhalidun nasa wa la yasbiru ala adahum. Lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada orang beriman yang tak campur dengan masyarakat. Dan tak nak ambil tahu pun tentang masalah masyarakat. Itu tak boleh. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala nyatakan di sini tuan-tuan, manusia ini seolah-olah keseluruhan manusia terhadap Allah Ta'ala tidak
tidak pandai bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tuan-tuan jelaslah. Kadang-kadang kita ni lupa nak bersyukur pada Allah Taala. Lepas makan lupa, kadang kita nak baca alhamdulillah. Kadang-kadang nak makan pun kita tak baca bismillah. Betul kan? Siapa sini setiap kali makan baca bismillah, tak pernah lupa? Ada tak? Siapa yang tak pernah lupa? Daripada kecil sampai sekarang tak ada. Memang inilah Allah Ta'ala nyatakan insan ni manusia yang lupa. Kita ni ada suka lupa ke? Saya lagi banyak kali. Lepas makan, siapa sini yang tetap akan sebut alhamdulillah daripada dulu sampai sekarang? Ada tak? Tak pernah lupa. Tak ada. Setiap kita ni tuan-tuan pernah lupa. Dah kenyang, kalau kabur kita keluar. Lupa kita nak baca doa ataupun syukur atas nikmat makan. Bangun tidur kita lupa nak ucap alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, maka Allah Ta'ala nyatakan di sini manusia ni makhluk yang terhadap Tuhannya enggan ataupun mereka engkar pada Allah dan juga tak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itu daripada satu sudut. Sudut yang lain tuan-tuan, kita ni juga perlu berterima kasih kepada manusia. Sebab kalaulah ada seseorang membantu kita perlu berterima kasih kepadanya. Ia sama macam kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Nabi kita juga bersabda tuan-tuan dalam riwayat Imam Abi Daud, man la yashkurin nasa la yashkurillah. Siapa yang tak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, sebenarnya dia tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Orang Arab tuan-tuan dulu masa saya belajar, bila dia bantu saya sebut syukran, terima kasih. Dia akan kata la syukrillah. Jangan, syukur tu hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Saya baca hadis tadi. Nabi bersabda, qala Rasulullah man la yashkurin nasa la yashkurillah. Dia diam. Sebenarnya orang Arab ni dia tawaduk. Kita cakap terima kasih, jangan terima kasih dengan saya, terima kasih dengan Allah. Itu lafaz tawaduk tuan-tuan. Cuma kita ni sebagai adab, orang dah tolong kita, orang dah bantu kita, orang dah permudahkan kita, maka ucapkanlah terima kasih. Terima kasih kepada manusia juga tanda kita bersyukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam poin yang ke-6 ni, innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya insan, manusia ini terhadap Tuhannya mereka engkar, tidak pandai berterima kasih. Kenapa ya? Ataupun apa yang menyebabkan perkara tersebut, nanti kita akan tengok pada ayat yang ke-8. Kita tengok ayat yang ke-7 tuan-tuan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu ala dzalika, terhadap keingkaran mereka, la syahid, mereka menyaksikan, mereka sedar. Kita sedar tak kita tak bersyukur pada Allah? Sedar. Kita tahu tak apa yang kita buat? Makan kita lupa baca bismillah, kita sedar tuan-tuan. Lepas makan kita tak baca alhamdulillah, kita sedar. Dan perbuatan yang kita buat semua sekarang ni tuan-tuan, kita sedar tak? Kita sedar. Tuan-tuan sedang duduk di dalam masjid ni, tuan-tuan sedar tak? Sedar ke tak sedar? Cuba angkat tangan, ada tak yang tak sedar? Tiba-tiba dia angkat tangan, Ustaz, saya tak sedar lah tadi kat rumah, tiba-tiba ada kat masjid pula. Ada tak? Tak ada. Semua kita ni tuan-tuan menyaksikan, kita ni sedar apa yang kita buat. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Manusia kalau tak sembahyang, dia tahu yang dia tak solat. Betul tak? Umat Islam tuan-tuan, kalaulah dia tak solat, dia tidak menutup aurat, cuba kalau kita ingatkan mereka sedar tak? Sedar. Tapi kerana keingkaran hati tu, dia memang tak nak. Kenapa kau susah nak suruh aku pakai tudung? Sibuk sangat dengan orang, buat apa jadi? Kubur masing-masing. Itu ungkapan yang pernah kita dengar dulu lah. Kubur masing-masing. Betul, kubur masing-masing. Esok lusa kau mati masuk sendiri. Tak perlu juga kepada orang lain. Jadi tuan-tuan, ayat yang ke-7 ini Allah menyatakan bahawasanya manusia dalam dia buat keingkaran,
dalam dia buat maksiat, dalam dia tidak melakukan ketaatan, mereka sedar tak? Sedar. Mereka sedar. Kita naik kereta tak pakai seat belt, kita sedar tak kita ni sebenarnya membuat satu kesilapan? Betul? Sedar tak? Bukti kita sedar dengan tak sedar bila depan ada roadblock. Kita naik kereta tak pakai seat belt, relax je. Tiba-tiba depan tak ada roadblock, sedar pula kita tak pakai seat belt. Kalau kabut tarik, kalau roadblock tu jauh kita nampak okey lagi lah. Ini kita corner, lepas corner ni kat depan, kita pun tarik, kita sangkut. Apa lagi abang polis pun tarik ke tepi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, semua kita sedar apa yang kita buat. Sama ada yang kita buat benda baik ataupun yang kita buat perkara yang tidak baik, kita sedar. Kita engkar pada Allah, kita sedar. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, inilah jawab sumpah daripada sumpah Allah Ta'ala tadi. Maknanya apa tuan-tuan? Kita ni sebagai manusia perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu je senang. Allah cerita, Allah sebut pada ayat yang ke-6, manusia ni tidak bersyukur kepada Allah. Apa yang boleh kita fahami? Rajin-rajinkanlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, pertemuan sebelum ni kita dah bahas surah Al-Asr, wal asri, kan Allah Ta'ala sebut. Nampak tak? Ayat dia ni lebih kurang dengan surah Al-Asr. Yang ni, innal insana li rabbihi lakanud. Yang wal asri, innal insana lafi khusr. Innal insana. Cuma yang kat sini li rabbihi lakanud, yang sana lafi khusrin. Lebih kurang. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Yang sini, sesungguhnya manusia tak pandai berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Dia ada link. Surah-surah ni tuan-tuan dia ada link ni. Yang sana surah Al-Asr Allah nyatakan manusia ni semua berada dalam kerugian, melainkan siapa? Ada 4 golongan. Amanu, beriman. InsyaAllah kita ni tak rugilah tuan-tuan. Sebab apa? Kita beriman, satu. Yang kedua, wa'amilus shalihat, kita beramal soleh. InsyaAllah dua. Malam ni kita duduk pun beramal soleh. Yang ketiga, watawasaw bil haqq, saling berpesan-pesan pada kebenaran. Alhamdulillah, insyaAllah kita tak rugi tuan-tuan. Macam malam ni tuan-tuan, kita ni berpesan-pesan pada kebenaran. Sekarang ni nampak je saya bercakap, tuan-tuan dengar, tapi dalam percakapan saya, ucapan saya ada salah dan silap, tuan-tuan tegur. Itu dia saling. Watawasaw maksudnya saling beri pesan. Macam khatib naik khutbah. Khatib naik khutbah tuan-tuan mesti akan berkata, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Itu kalimat tu. Usikum, saya nasihati kamu, wa iyaya, dan juga nasihati diri saya, bitaqwallah, agar bertakwa pada Allah Ta'ala. Islam gitu, saling bagi pesan. Nampak kita buat kesilapan, orang tegur, terima dengan lapang. Setuju ni tuan-tuan? Senyap je ni. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, dan yang terakhir, watawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan pada kesabaran. Okey. Dan hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok ayat yang ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini kalau kita melihat tuan-tuan apa yang ada di dalam kitab tafsir Imam Ibn Katsir di sini, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia itu, yaitu manusia, sangat bakhil kerana cintanya kepada harta. Kita ni tuan-tuan, memang Allah Ta'ala uji kita bila ada harta, kita akan ada sifat kedekut. Betul tak? Senyap je ni, macam betul ya. Jadi tuan-tuan, orang kaya
ujiannya bakhil dan sombong. Orang kaya tuan-tuan ujiannya bakhil dan sombong. Sebab itu susah mencari orang kaya yang tawadhu dan rendah hati, susah. Orang miskin sifat biasanya memang dia murah. Sebab dia tak ada benda yang dibagi je lah. Dan juga orang miskin ni sifat dia memang orangnya rendah hati. Sebab apa? Dia tak ada benda pun nak dibanggakan. Tapi yang paling susah nak jadi orang miskin yang sombong. Orang kaya sombong itu biasa. Betul tak? Orang kaya sombong itu biasa. Sebab apa? Dia merasa dia ada. Tapi orang kaya tawadhu, rendah hati, susah nak cari. Jadi kita beruntung tuan-tuan kalau kita ni lah, saya dengar tuan-tuan di Felda alhamdulillah sekarang ni saya tengok carta saham sawit itu tanah turun-turun. Naik je saham Bursa Malaysia tu naik. Dia turun sikit naik lagi, turun sikit naik lagi. Mudah-mudahan lah dalam pilihan raya ni makin naik insya-Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tuan-tuan yang Allah Ta'ala beri harta banyak. Ini kita bertanya dengan kawan-kawan yang berada di Felda, alhamdulillah kadang-kadang sebulan tu cecah 10,000. Betul kan? Kadang cecah 9, 8, 11, ada pula kata 17. Alhamdulillah. Kalah gaji manager, kalah gaji pengurus. Alhamdulillah. Itu semua ujian tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala nak tengok kita ni, Allah Ta'ala beri rezeki yang banyak, bagaimana sumbangan kita pula. Kalau kita dalam bank ada duit 10,000, kita sedekah RM10, patut tak? Kalau kita dalam bank ada duit RM100, sedekah RM10, patut tak? Patut. Ada 10,000, sedekah RM10, patut tak? Ada RM100,000, sedekah RM10, patut tak? Bukan saya jawab, saya cuma tanya gitu. Yang jawab ni anak-anak ni. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, memang orang kaya tuan-tuan diuji dengan bakhil ataupun kedekut. Dan yang sebut tu bukan kita, bukan saya, Allah Ta'ala sendiri sebut. Dalam Quran tuan-tuan banyak ada contoh-contoh orang yang kaya raya tapi dia bakhil dan kedekut. Itu banyak. Contoh macam Qarun. Tuan-tuan pernah dengar nama Qarun? Pernah lah, mesti pernah dengar. Qarun ni tuan-tuan, kalau kita baca sejarahnya, dia ni bukan orang lain dengan Nabi Musa. Dia ni sepupu Nabi Musa alaihi salam. Ketika miskin, dia menjadi pengikut Nabi Musa yang taat. Tapi setelah dia minta Nabi Musa doakan dia, ajarkan doa, maka dia pun Allah beri dia kelebihan. Pasir yang dia pegang tu tuan-tuan, pasir dia pegang, dia boleh lepas dan jadi emas. Luar biasa Qarun ni, berkat doa yang diajar oleh Nabi Musa. Tuan-tuan nak tahu doanya? Tak payahlah, payahlah, takut nanti tak ingat Tuhan. Tak apa, biarlah apa yang ada sekarang. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, jadi kaya raya tuan-tuan, apa yang kita melihat pada Qarun? Sombong. Dia tidak ikut Nabi Musa. Bahkan dia membela Fir'aun dan sebagainya. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala benamkan dia dengan hartanya di dalam tanah. Sampai-sampai sekarang ni pun kalau kita gali belakang rumah kita, jumpalah emas, kita akan sebut harta Qarun. Nama Qarun juga yang benar. Dia tak sebut harta imam, harta Qarun. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, memang Allah Ta'ala uji tuan-tuan kita ni. Kalau ada duit, ada harta, diuji dengan sifat miskin. Bakhil kedekut. Itu memang ujian besar. Ujian besar kita yang ada harta banyak. Jadi sebab tu kadang-kadang kita syukur kalau kita tak kaya sangat tuan-tuan. Saya pernah jumpa seorang kaya jutawan. Bila dia jatuh miskin tuan-tuan, banyak penyesalan yang dia sebut pada saya. Saya Ustaz menyesal sangat hari itu. Masa duit saya banyak, duit saya ni dia sebut ratus juta. Banyak saya tanya, tuan bisnes apa? Dia kata dia bisnes minyak kapal terbang. Minyak kapal terbang dia bisnes. Duit dia banyak.
Kalau masih dia cocok bank dan cocok kad tu dekat bank ATM tuan-tuan, tengok dia punya lah banyak, dia tak pernah terfikir pun yang dia akan jatuh miskin. Tak pernah terfikir pun. Yelah, duit dia tuan-tuan kosong dekat belakangnya tu banyak. Duit saya kosong dekat depannya banyak. Faham? Duit saya kosong, 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 satu, kosong, kosong, titik, kosong, kosong. Berapa jumlahnya? 100. Duit dia 1, kosong, 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 titik, kosong, kosong. Itu kosong kat belakang banyak, saya depan banyak kosong. Tuan-tuan, bila dia jatuh miskin, dia jatuh lah, dia perniagaan dia habis, dia dikhianati, habis. Perniagaan dia tu habis tuan-tuan, dia drop, jatuh, dia pun menyesal. Dia bercerita dengan saya dan dia kata apa, yang paling saya menyesal sekarang ni Ustaz, apa dia? Mak mertua dia masih lagi duduk di rumah sewa. Saya kata, kenapa masih duit banyak dulu tak belikan rumah? Duit kalau dah berjuta tuan-tuan, setakat cari rumah 100 ribu, 200 ribu, senang ke susah? Senang dia cari gini je. Duit 100 juta. Tak payah 100 juta lah tuan-tuan, ada 1 juta je. Itu saja lah. Kalau tuan-tuan semua rasanya dalam bank ada 1 juta. Amin. Doa je, mana tahu cocok betul-betul ada 1 juta rupiah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah antara benda yang paling dia menyesal. Masa dia banyak duit tuan-tuan, tak sempat dia nak belikan mak mertua dia, bapak mertua dia rumah. Padahal duit berjuta tuan-tuan, setakat cari beli rumah 500 ribu pun tak berkurang lah dia punya duit. Tapi sampai sekarang dia banyak besar. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, memang Allah Ta'ala uji orang-orang yang kaya dengan sifat bakhil. Jadi kalau tuan-tuan bersedia ataupun rasa-rasa ada sifat, ada keinginan nak kaya, maka cubalah mengikis sifat bakhil daripada sekarang. Kita azan dulu ni. Ke nak berhenti dah? Azan dulu
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ayat yang ke-8 ini tuan-tuan, menurut pendapat Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ada dua maksud. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya pada hartanya. Ada dua maksud. Pertama, maknanya dia ini benar-benar cinta kepada harta, jadi hamba harta. Yang kedua, dia benar-benar tamak dan bakhil kerana cintanya pada harta. Dua-dua makna ni sama je. Pertama, dia cinta sangat pada hartanya menyebabkan dia bakhil. Dan yang kedua, kerana dia ni tamak. Dia tamak, asyik nak menambah dan menambah, sehingga dia sayang sangat dengan hartanya menyebabkan dia ini kedekut. Pertama cinta, yang kedua kerana tamak. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala kurniakan kita ni harta yang melimpah ruah, dan kita berfungsi juga dengan orang lain. InsyaAllah itulah harta yang sebaik-baiknya. Saya dah bahas juga dalam surah At-Takatsur. Kan Nabi kita bersabda tuan-tuan, ma'akala fa'afna, ma labisa fa'abla, wa ma tasaddaqa fayuqda. Apa yang kita makan akan minta maaf jadi najis, dibuang. Yang kita makan ni akan dibuang. Nabi kita sebut yang kita pakai ni akan lapuk. Yang kita pakai ni akan lapuk, akan rusuk, lama-lama kita tak nak pakai. Tengok je lah baju kat almari tu pokoknya. Yang kita pakai apa je, itu je lah kita pusing dah pusing. Macam saya jugalah, kain pelikat, punyalah banyak kain pelikat. Ambil atas je, lepas basuh pak je. Kadang semalam pakai, dah basuh tadi, baru lipat, ambil balik. Abang ni tak ada baju lain kata rumah. Jadi tuan-tuan, yang kita makan habis, yang dipakai lapuk, melainkan yang kita sedekahkan. Yang disedekahkan, maka dia akan menjadi nilaian bagi kita di akhirat. Macam yang pernah saya sebut sebelum ni tuan-tuan, kapet ni alhamdulillah, ni kapet baru ni. Kapet baru ni, kalaulah tuan-tuan ada menginfakkan kemarin pada kapet ni, dan tuan-tuan niat pada kapet ni ataupun niat masa wakaf kapet ni, ya Allah, saya niat dalam wakaf kapet ni, pahalanya ya Allah hadiahkan untuk almarhum, almarhumah mak dan ayah saya ya Allah. Selagi mana kapet ini tuan-tuan digunakan, orang duduk sembahyang, orang duduk mengaji, orang duduk belajar, pahala yang orang tersebut dapat juga pada penyumbang kapet. Allah dah terlepaslah kapet, tak apa. Imam kata ada banyak lagi nak dikafaskan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sama macam kipas helikopter ni, ni pun banyak yang wakaf, betul kan? Banyak yang wakaf kipas ni, yang ni kipas kilang kata orang. Bunyi pun dah macam kilang kan? Tapi alhamdulillah, gara-gara kipas ni lah kita tenang, hasil wakaf daripada orang. Maka insyaAllah tuan-tuan, bila mana ada harta, kita infakkan, kita ingat untuk beri kepada orang lain, insyaAllah kita tak termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala nyatakan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajak kita berfikir. Allah Ta'ala ajak kita berfikir, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Itu Allah tanya kita, tidakkah ia tahu apabila nanti dibangkitkan di kubur? Maksudnya apa dia? Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Maksudnya apa? Kita bila bangkit dari kubur nanti tuan-tuan, apa yang Nabi kita sebut? Yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan uratan hurlan. Manusia nanti dibangkitkan pada hari kiamat hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, hurlan, belum berkhitan. Khitan belum potong. Maknanya apa tuan-tuan? Bosok. Maknanya apa tuan-tuan? Apa maksud hurlan? Belum berkhitan. Semua anggota kita yang terlepas ketika hidup akan dikembalikan. Orang kita hidup kena kencing manis, kaki kita kena potong, kaki dah ditanam dulu,
Kita masih lagi hidup 20 tahun tuan-tuan. Esok mati, kaki tanam tempat lain, badan kita tanam tempat lain. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Bangkit hari kiamat, kaki ada balik. Itu maksudnya. Semuanya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Untuk jadi saksi pada kita, pada perbuatan kita. Jadi tuan-tuan, di sini Allah Taala ajak kita berfikir. Di dunia kamu tidak bersyukur kepada Allah Taala. Harta banyak, kamu bakhil, kamu kedekut. Tak nak kongsi kepada orang, tak nak sumbang, tak nak sedekah, tak nak wakaf, tak nak infak. Maka tengoklah nanti kau bangkit dekat kubur, ada tak apa yang di bawah? Itu maksudnya. Bangkit di kubur ada apa tak yang di bawah? Tak ada. Kereta emas kita bawa tak? Tak ada. Jangankan emas, Allah Ta'ala, Nabi kita sebut tuan-tuan, bangkit hari kiamat tak ada alas kaki, tak ada baju, belum berkhitan, tak ada apa pun. Dan yang selalu kita dengar tuan-tuan, kan Nabi kita juga sebut yatbi'ul mayyit salata, yang mengikuti orang yang mati 3. Esok lusa kalau kita mati tuan-tuan, yang ikut kita ke tanah kubur 3. Yarji'u ithnan, 2 akan balik. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan akan kekal bersama kita ni 1. Yang akan hantar kita nanti tuan-tuan, bila kita nak masuk ke kubur 3. Keluarga kita, harta kita, dan amalan kita. Yarji'u ithnan, 2 ni akan balik kata Nabi. Keluarga akan balik. Tak adalah seorang suami meninggal, isteri duduk di situ. Ada tak? Ada tak orang Sungai Mas? Tak ada. Tak ada. Semua bila suami meninggal, isteri pun balik. Nangislah seminggu, bengkak air mata. Lepas tu dah okey. Setahun kahwin lagi. Itu perempuan lama sikit. Tapi kalau sejarah lelaki tuan-tuan, hari ni isteri dia meninggal, minggu depan dah masuk Minang. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, hadirin, 2 akan balik, keluarga balik, harta balik tak? Harta pun balik. Kereta-kereta, kenderaan kita yang menghantar semuanya tu, ada tak yang kekal di tanah kubur? Tak, semuanya akan balik. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan kekal bersamanya 1. Apa dia? Amalannya. Jadi tuan-tuan, pada ayat yang ke-9 ni Allah Ta'ala ajak kita berfikir, harta yang kamu kumpulkan, semua tu tak akan ada nanti di akhirat. Kerana kamu bangkit hari kiamat, tak ada alas kaki, selipar tak ada, kasut tak ada, baju pun tak ada. Itu yang Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi sambil kata orang tu senyum-senyum lah. Ya Rasulullah, afala nastahyi? Ya Rasulullah, kita nanti bangkit hari kiamat, tak malu ke kita? Tak malu ke? Tuan-tuan, kita tak berpakaian di dunia, memanglah kita malu. Kita sempat tengok orang punya. Tengok, wah imam punya, wah pengurusi punya, ustaz punya. Kalau di dunia, di akhirat tuan-tuan, Nabi kita berkata apa dia? Nabi kita bersabda, ya natabni Abi Quhafah, wahai anak perempuan Abu Quhafah. Abu Quhafah ni gelaran kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai anak perempuan Abu Bakar, Nabi kita sebut, syughilan nasu yawmal qiyamah 'anil nazar. Nanti hari kiamat, manusia tak sempat nak tengok orang. Tak sempat tengok orang. Kerana semuanya masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri, sambil berkata, nafsi, nafsi, macam mana diriku, macam mana aku ni, macam mana aku. Tak sempat lah kita nak tengok orang punya. Tak sempat. Syughilan nasu yawmal qiyamah 'anil nazar. Manusia hari kiamat tak sempat untuk melihat. Kerana apa? Keadaan yang menakutkan. Mana tak takut tuan-tuan? Sebab ada orang yang bangkit kata Nabi, yamshi ala rijlaihi, dia berjalan pakai kaki. Faminhum may yamshi ala aydihim, ada orang nanti yang bangkit hari kiamat berjalan pakai tangan. Faminhum may yamshi ala wujuhihim, dan ada orang yang bangkit hari kiamat berjalan pakai wajahnya. Sahabat tadi, ya Rasulullah,
Kaifa yamshu ala wujuhihim, macam mana mereka berjalan pakai muka? Nabi kita jawab, Allah boleh jadikan kamu berjalan pakai kaki, Allah juga boleh jadikan nanti orang berjalan pakai muka. Senang dia pada Allah. Sekarang ni pun ada orang tak ada kaki pun tak boleh jalan. Betul tak? Sekarang ni ada orang ada kaki tak boleh jalan, ada orang ada tangan tak boleh mengambil. Contohnya orang stroke. Betul? Ada kaki boleh jalan tak? Tak boleh jalan. Ada tangan tak boleh jalan. Tak boleh jalan, tak boleh bergerak. Kerana apa? Allah tak izinkan. Bila Allah izinkan, tuan-tuan, ada orang tak ada kaki, tak ada tangan, boleh berjalan jauh. Cuba tengok tu, ada seorang profesor mana, orang putih dia cuma badan dan kepala. Dia tak ada kaki, tak ada tangan, tapi dia jadi profesor. Jemputan luar-luar negara. Tak ada kaki, tak ada tangan. Otak dia tu kuat. Ada orang tak pandai, tak boleh melihat, tapi boleh menghafal. Boleh menghafal Quran. Guru saya, tuan-tuan, syekh saya ramai di Mesir sana yang buta, tapi dia menghafal Quran. Kita ada mata, tuan-tuan, boleh melihat, tak boleh hafal Quran. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, maka begitulah tuan-tuan, Allah Ta'ala ajak kita berfikir, apa yang nak disombongkan, apa yang nak dikedepankan, bangkit nanti hari kiamat tak ada apa-apa pun. Tak ada apa pun. Wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Apa yang dilahirkan di dalam dada ni maksudnya apa? Nanti bila mana kita dihisap. Kita ni nanti kalau dihisap, tuan-tuan, semua keluar. Kata orang tu, kata orang Jawa pun gudang-gudang. Isi dalam hati kita yang kita tak puas hati, semua tuan-tuan akan kita keluarkan. Sekarang di dunia kita akan pendam. Di dunia, tuan-tuan, ada rahsia amalan kita yang kita rahsiakan. Betul tak? Ada amalan kita yang kita rahsiakan. Dan di dunia juga ada dosa kita yang kita rahsiakan. Ada dosa kita. Nanti balik, macam saya pun ada kita semua ada. Ada amalan kita yang kita rahsiakan. Orang lain tak tahu. Yang tahu cuma kita. Contoh, kita ni nampak ada orang susah ataupun ada madrasah memerlukan bantuan, dan kita memang tahu madrasah tu, kita pun transfer lah, pakai handphone transfer. Ada orang tahu ke? Tak ada. Penerima pun tak tahu. Kerana apa? Kita sebut hamba Allah aja. Apa masuk, dan sana pun tak cair, dan kita rahsiakan. Itu amalan rahsia kita. Contoh, ataupun kita rajin bangun malam, kita tak pernah cerita dengan orang, itu pun jadi amalan rahsia. Begitu juga dosa kita ataupun silap kita. Ada juga dosa kita, kesilapan kita, maksiat kita yang kita rahsiakan, yang orang lain tak tahu. Semua yang dirahsiakan ni, tuan-tuan, akan terkeluar nanti, dikeluarkan nanti di akhirat. Kita buat salah dengan orang di dunia, kita tak cerita, di akhirat akan keluar. Di dunia ni kita ditindas, tuan-tuan, ditindas, disakiti, kita sabar. Di akhirat kita akan keluarkan. Itu semua. Hal ini, tuan-tuan, berpandukan sabda Nabi. Nabi kita bersabda, atadaruna manil muflis. Boleh lagi ni? Boleh. Masa tadi Imam ambil masa saya tahlil. Ini kita berhenti pukul 10. Sikit lagi tuan-tuan, satu hadis lagi. Saya nak habiskan surah ni, tuan-tuan. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, atadaruna manil muflis. Kamu tahu tak siapa dia orang yang muflis, orang yang bankrupt? Muflis ni bankrupt lah bahasa Arab. Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man laisa lahu dirhamun wala mata'. Orang yang muflis dari kalangan kami, ya Rasulullah, orang yang tak ada duit dan orang yang tak ada harta. Maka Nabi kita pun bersabda, al-muflisu min ummati. Orang yang muflis, yang miskin, bankrupt nanti dari kalangan umatku, mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat. Orang yang muflis dari kalangan umatku nanti adalah orang yang hadir bawa amalan yang besar di akhirat. Apa dia? Dia datang bawa pahala puasa solat, pahala puasa, pahala zakat. Akan tetapi dia juga membawa dosa. Apa dosanya? Qad ya'ti man syatama hadza
wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Dia bawa 3 pahala yang besar. Solat, puasa, zakat. Ini besar tuan-tuan pahala ni. Bayangkan daripada kecil kita sembahyang sampai sekarang 1 hari 5 waktu, tak termasuk sunat. Oh, banyak pahala kita.